Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Carey. Baiklah, sebentar tadi anda sudah pun bersama saya untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dan kali ini anda akan bersama dengan Wani untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, seperti biasalah, Wani nak ingatkan anda semua untuk sentiasa patuh kepada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa basuh tangan, pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer. Yang paling penting kalau kita di tempat halayak ramai, kenalah sentiasa jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Alright, kita semua tahu hari ini merupakan hari ketiga peperiksaan SPM, calon-calon SPM 2020 sedang menduduki kertas sejarah hari ini. Ada yang rasanya belum habis lagi ni. So Wani wish all the best kepada anda semua. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama dengan guru jemputan kita. Tapi kita nak tahu dululah profil guru jemputan kita. Jom kita saksikan. Keliru tanya cikgu. Itulah di antara moto Cikgu Azlin kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, wah cikgu berkilat pun cikgu hari ni. Penuh semangat ya. Semangat. Ya, semangat untuk mengajar pelajar di luar sana untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum tu Wani nak ucapkan selamat datang ke studio Road to Success. Tapi sebelum kita mulakan, kita nak berkenalan sikitlah dengan cikgu kan. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit apa sebenarnya grafik komunikasi teknikal ini? Skopnya fokus kepada apa cikgu? Okey, gini Wani. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menduduki peperiksaan kepada pelajar-pelajar SPM sebelum cikgu terlupa ya. Okey, untuk grafik komunikasi teknikal ini adalah satu mata pelajaran baru Wani ya. Dia diperkenalkan dalam mata pelajaran elektif ikhtisas iaitu MP. Baru diperkenalkan pada tahun 2017. Okey. Kohort pertama untuk pelajar yang telah menduduki SPM adalah pada tahun 2018, batch pertama. Jadi GKT ni baru 3 tahun lah, batch ketiga lah sekarang ni. Oh, subjek ni kira baru lagi lah ya? Ya, baru lagi. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut subjek ini mengenai apa, sekarang ni cikgu kita nak dengar dululah pandangan calon-calon SPM. Apa mereka kata tentang subjek ini? Jom kita saksikan. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan macam mana kita nak berjaya dalam grafik komunikasi teknikal iaitu GKT. Okey, mula-mula kita ada bahagian A. Bahagian A tu kita kena banyak buat latihan lah. Macam kita buat nota kecil dalam kertas kan. Tulis setiap bab. So kita akan, betul kita senang lah. Cuma selak. Dan bahagian B tu kita kena melukis kan. So melukis tu kena setiap hari melukis. Satu hari kalau boleh satu paper lah. Macam tu je, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk lulus atau cemerlang dalam mata pelajaran GKT iaitu grafik komunikasi teknikal. Okey, tips pertama untuk bahagian A, kita boleh tulis nota. Sebanyak mana yang mungkin. Hafal sebab bahagian ini semuanya fakta. Lepas tu untuk bahagian B pula, latihan kalau boleh maksimumkan lah sebab markah untuk bahagian ni untuk bahagian B 70 lebih daripada bahagian A. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berkongsi tips-tips ingin hafal dalam melukis ataupun dalam menjawab kertas GKT ataupun grafik komunikasi teknikal. First kali dalam GKT dia punya kertas terbahagi kepada dua bahagian A dan bahagian B. Dalam bahagian B ini adalah semua yang
terdapat dalam buku. Maksudnya kita kena hafal lah. So kalau cara kita nak hafal, kita kena buat nota, buat latihan to be banyak-banyak. So kita dapatlah apa yang ada. Bagi untuk kertas kedua, untuk bahagian B, kita kena buat banyak latihan. So dalam satu hari tu rakan-rakan perlu buat latihan banyak-banyak, sekurang-kurangnya setengah jam satu hari. Kalau macam babs ellipse tu kena banyak buat latihan to be lah untuk kuasai bahagian tangent dan ellipse ni sikit. Didik TV KPM. Dah dengarkan pandangan-pandangan calon SPM yang akan menduduki kertas grafik komunikasi teknikal ataupun dipanggil GKT. Kita nampak pelajar-pelajar semua tersenyum lebar. Ya, nampaklah subjek ni sebenarnya antara satu subjek yang tidaklah susah tapi mudah sebenarnya kalau kita tahu teknik dan tips untuk menjawab kertas ini. Baiklah cikgu, hari ini bukan kita sahaja di studio kerana kita akan menjemput anak murid cikgu yang akan bersama-sama dengan kita dari SMK Pendeta Zakbar Negeri Sembilan. Jom kita jemput semua pelajar kita masuk ke studio hari ini. Hello, Assalamualaikum semua. Okey, boleh unmute mic cakap hello. Okey. Jom kita nak perkenalkan seorang-seorang lah. Kita ada Syamil Hakimi, Sarah Zulaika, Nur Iman, Nur Liana, Aina Syakirah dan juga Amir Afif. Afif, yes. Okey, ni semua anak murid kelas cikgu ke? Okey, untuk pengetahuan Wani, ada 3 pelajar daripada SMK Pendeta Zakbar, anak murid saya. Yang 3 lagi adalah pelajar yang saya ajar tuition di Akademi YouTuber. Oh, maksudnya bukan semua dari Amir Afif, Nur Iman dengan Sarah Zulaika adalah pelajar Akademi YouTuber yang join GKT, kelas GKT. Itu dia. Selamat datang pelajar semua. Okey, jadi kalau anda semua sudah bersedia dan pelajar di rumah pun sudah bersedia, make sure ada buku catatan di sebelah untuk mencatat segala input yang akan diberikan oleh cikgu kita hari ini. Kalau cikgu sudah bersedia, dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. Alright. Okey, baiklah semua penonton. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan teknik untuk menjawab SPM kertas grafik komunikasi teknikal. Okey. Okey, ini sebuah sedikit biodata saya. Saya bermula daripada tahun 2004 mengajar lukisan kejuruteraan, kemudian ditukar kepada GKT pada tahun 2017. Okey. Okey, ini adalah topik-topik dalam GKT ya. Okey, kalau kamu lihat di sini silibus yang ada dalam grafik komunikasi teknikal sama seperti dalam subjek lukisan kejuruteraan. Tak banyak beza, 99% sama dengan subjek lukisan kejuruteraan. Cuma bezanya dari segi format peperiksaannya ada berbeza dan juga ada tambahan untuk subjek topik lukisan reka bentuk dalaman kediaman. Itu sajalah. Tapi untuk pelajar-pelajar tingkatan 5, sepatutnya kamu dah hafal topik-topik ini supaya bila kamu dah hafal topik yang daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5, kamu tahu soalan itu bertanyakan mengenai bab apa. Okey, contohnya lukisan isometri dan oblik. Kadang-kadang ramai yang terkeliru. Serupa juga dengan elips dan parabola. Kadang-kadang dia tak tahu mana elips mana parabola, lebih kurang sama. Jadi pelajar-pelajar kena faham topik ni. Okay, kena hafal topik-topik yang ada dalam silibus GKT ni. Okey. Okey, Wani, sebenarnya subjek GKT ni adalah subjek yang senang nak skor. Paling senang nak skor sebab apa saya kata? Dalam peperiksaan SPM dia tanya hanya 20 soalan, okay, 15 soalan teori dan 5 soalan lukisan, okey. Manakala kerja khusus pula ada 3 tugasan. Untuk tahun ni kita telah membuat AutoCAD, lukisan bangunan dan juga lukisan hiasan dalaman. Yang mana 30 markah pelajar dah ada dalam genggaman. Dah ada dalam genggaman 30 markah. Jadi pelajar hanya nak mencari 10% saja nak lulus. Ini untuk pelajar yang lemah lah. Kita tengok yang pelajar-pelajar yang kata susah kan. Jadi 10 markah lagi kita nak cari untuk nak lulus. Okey, mana kalau kita nak target A- ataupun A, kita hanya cari lagi 40 markah ke 50 markah lagi. Paling senang kita nak cari adalah di bahagian B yang lukisan tadi. Ya. Okey.
Jadi Senang jangan skor. risau jangan risau, jangan kata kamu ni rasa gagal lah, tak apa. Jangan risau sebab kerja khusus kamu ni sangat membantu dalam peperiksaan kamu. Kamu mesti terkejut bila result keluar, kamu tengok macam mana aku boleh lulus ni. Kerja khusus pun atas bimbingan guru-guru Yes, juga kan betul. cikgu? Jadi dia sebenarnya sangat membantu pelajar-pelajar kita. Janji buat. Okey. Yeah. Okey, seterusnya kita masuk kepada format peperiksaan. Kod kertas JKT adalah 3771/1. Mhm. Okey, Wani. Dalam kertas JKT ini kita ada dua bahagian. Okey, yang pertama ada bahagian A. Bahagian A ni dia menguji pengetahuan dan juga kemahiran. Pengetahuan ni dalam 90% macam tu. Kemahiran pun 10% je, sikit je kemahiran dalam bahagian A ni. Okey, dia lebih kepada subjek yang menulis. Dia menjawab soalan menulis. Okay, 15 soalan ditanya dalam bahagian A dan jumlah markahnya adalah 30 markah. Okey, masa yang dicadangkan adalah 30 minit. Okey, paper JKT adalah 2 jam 30 minit ya. Jadi 30 minit dicadangkan untuk bahagian A, tapi kalau boleh kurangkan masa di bahagian A, kamu lebihkan masa di bahagian B. Okey. Okey, so dalam soalan bahagian A ni, dia tanya ada 5 soalan 1 markah, 5 soalan lagi 2 markah dan 5 soalan lagi 3 markah. So totalnya adalah 15 soalan 30 markah. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Okey, untuk bahagian B adalah dia nak menguji pelajar dari segi kefahaman dan kemahiran. Okey, dalam bahagian ni ada bahagian B ni 5 soalan untuk melukis. Okey. Pelajar diminta untuk menjawab ke 5 soalan dan 70 markah untuk bahagian B tersebut. Okey, masa yang dicadangkan adalah 2 jam. Okey, 2 jam ni walaupun rasa macam lama, sebenarnya tak cukup untuk pelajar. Ya, tak cukup untuk bahagian B. Tak cukup. Sebab dia orang nak melukis, nak menggaris, nak pakai alatan semua tu banyak makan masa juga kan. Okey, jadi sebolehnya pelajar-pelajar kamu gunakan masa kamu, pandai membahagi masa lah. Pandai-pandailah kamu nak membahagikan masa. Okey, untuk bahagian B ni 1 soalan 10 markah dan 4 soalan lagi adalah 15 markah. Okey, jika dilihat pada jadual ini, okey, jika tengok pada aras kesukaran, okey, ini aras rendah, sederhana dan tinggi. Okey, nisbah dia adalah 5, nisbah 3, nisbah 2. Okey, kalau kamu perasan dekat sini, aras rendah ni ada 5. Jadi paling banyak soalan-soalan yang mudah nak dijawab sebenarnya untuk pelajar. Janji kamu baca buku, buat latihan banyak-banyak, hafal semua dalam buku teks tu, tak ada masalah untuk kamu nak menjawab untuk bahagian kertas soalan tersebut. Okey, manakala aras tinggi, kalau kamu tengok hanya 2. Okey, ratio dia 2 saja, sikit. Sebenarnya kalau 2 tu tak ada masalah kalau kamu boleh menguasai soalan-soalan yang senang. Okey, seterusnya. Okey, tips sebelum menjawab. Okey, yang pertama, pastikan peralatan lengkap sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Pastikan semua ada set square, jangka lukis, board semua. Semua peralatan kamu dah disediakan dengan lengkap. Jangan nanti ada yang tertinggal ke apa. Dan pastikan juga peralatan kamu bersih ya. Dah dilap dengan bersih supaya tak mengotorkan kertas lukisan kamu. Okey, yang seterusnya pengurusan masa menjawab. Ini yang cikgu tekankan daripada tadi. Okey, pengurusan masa menjawab mesti pandai bahagi masa. Bahagian A walaupun 30 minit, kalau boleh 15 ke 20 minit pun dah cukup. Okey. Lebihkan masa kepada bahagian B dan sebolehnya kita bahagian B tu pula kalau rasa susah soalan tersebut, pergi ke soalan yang mudah dahulu. Baik. Okey, yang ketiga, jawab soalan mudah dahulu yang cikgu dah sebut tadi. Okey, yang keempat, baca soalan dengan teliti. Baca soalan dengan teliti maksudnya bila pelajar tengok soalan, tengok gambar rajah, dia terus menjawab tanpa membaca dengan apa yang dia nak dalam soalan tersebut. Okey, baca soalan dengan teliti yang dimasukkan. Okey, kemudian gariskan kata kunci dan keluarkan maklumat.
Okey. Kalau dia kata oblique cavalier, oblique cabinet, jadi keluarkan kata kunci tu, gariskan siap-siap. Gariskan. Yes. Okey, seterusnya. Okey, jangan terburu-buru dan elakkan kecuaian dalam menjawab. Okey, jangan panik ya, maksudnya kamu tenangkan diri. Okey, baca doa dulu, tarik nafas dalam-dalam baru menjawab. Sebab bila dalam keadaan panik kadang-kadang kita nak garis pun tersengit. Nak ambil ukuran, guna jangka lukis pun dah terbesar lah, terkecil kan. Kita nak ukuran kita tepat dan jitu. Alright. Okey, seterusnya untuk bahagian A, beri jawapan tepat sama seperti dalam buku teks. Sebab apa cikgu kata dalam buku teks? Okey, walaupun okey, ini contoh dia lah. Contoh dia, namakan simbol. Okey, dia beri simbol. Okey, pelajar akan jawab almari. Sebenarnya jawapannya almari pakaian. Kena jawab dengan complete. Ya, jawab seperti mana dalam buku teks, okey? Almari pakaian. Macam gambar yang bawah ni, kamu nampak ada 4 segi tu adalah bantal. So, Ya. kamu tahu itu adalah katil, tapi tak boleh jawab katil, kamu kena jawab double bed ataupun single bed. Sama dalam buku teks. Dia Ya. bergantung kepada gambar tersebutlah. Okey. Alright. Seterusnya, okey, gunakan pensel berbeza untuk garisan binaan. Okey, kita pakai 2H. Okey, kita pakai 2H. 2H. Dan garisan objek kita pakai HB. Pelajar tak digalakkan mengguna 2B. 2B. 2B selalu pelajar guna untuk menulis kan. Tapi untuk lukisan teknikal, kita kalau boleh 2B dan sampai sini ni kita tak boleh gunakan. Itu untuk pelajar lukisan seni visual. Untuk lukisan teknik HB, H, 2H dan ke bawah sini. Ya, dia lebih Dia lebih halus ya, kurang cikgu. sikit lah kotor dia. Okey. Supaya kita nak elakkan kekotoran pada lukisan kita tu. Baik, Sebab baik. kekemasan sangat penting. Ada markah dia. Kekemasan ada markah. Ya. Oh, penting tu cikgu. Okey, teknik menjawab bahagian A. Okey, dalam bahagian A kita ada 7 elemen konstruk. Yang pertama adalah pengetahuan tentang terminologi. Okey, nama dan istilah. So ini adalah contoh. Okey, teknik menjawab yang pertama, rajah 3 menunjukkan sebuah bulatan bertangen pada garisan. Berdasarkan rajah itu, lengkapkan pernyataan dalam jadual 1 di bawah. Okey, yang pertama, dia dah bagi dah jawapan. Garisan lurus yang bersentuhan dengan bulatan, jawapannya garisan tangen. Garisan tangen. Tangen. Okey, yang kedua, garisan yang menyumbangkan pusat bulatan dengan titik tangen. Okey, siapa nak jawab Siapa ni? boleh jawab? Kita nak pilih seorang daripada pelajar. Aina Shakira. Dia siapa dah yang nak volunteer. menjawab? Okey, Okey, Aina. Aina boleh jawab. Jawapan dia garisan normal, cikgu. Okey, betul Aina. Tahniah. Yeah, Okey, pandai senang Aina. soalan yang senang. Okey, seterusnya. Okey, soalan juga nak menguji pengetahuan tentang fakta, iaitu maklumat am atau khusus sesuatu perkara seperti fungsi, kaedah atau tujuan sesuatu komponen. Okey, contoh soalan dia. Okey, rajah 4 menunjukkan pandangan tambahan bagi sebuah bongkah. Nyatakan tujuan pandangan tambahan dilukis. Okey, siapa nak jawab? Okey, seterusnya. Ada yang nak volunteer ataupun cikgu pilih? Ada nak volunteer? Siapa nak volunteer? Syamil nak jawab? Syamil Hakimi. Okey, go Syamil. Boleh saya untuk menentukan panjang sebenar, mendapatkan Syamil boleh saiz dan dekatkan bentuk- mic dekat mikrofon, dekat mulut. Okey. Untuk menentukan panjang sebenar, mendapatkan saiz dan bentuk sebenar, dan untuk mendapatkan sudut sebenar. Betul cikgu? Okey, untuk menentukan panjang sebenar, saiz dan bentuk sebenar dan untuk mendapatkan sudut yang sebenar. Ya, pandai Betul. Syamil. Tahniah Syamil. Alright. Seterusnya. Okey, pengetahuan tentang kelaziman atau convention. Okey, ini berkaitan dengan sesuatu yang diterima atau diiktiraf sebagai satu kelaziman seperti simbol atau tanda lazim. Okey, contoh soalannya. Okay, rajah 5 menunjukkan pelan lantai sebuah bilik tidur. Nyatakan simbol piawai alat kelengkapan berikut. Senang. Dia bagi simbol A dan B. Okay, jawabkan. Siapa nak jawab ni? Okey, siapa lagi? Kita nak suruh siapa jawab? Siapa nak jawab? Kita pilih Nur Iman lah. Yes, Nur Wani Iman. pula yang pilih siapa yang nak jawab. Boleh, boleh. Okey. Okey, Nur Okay, Nur Iman. Iman.
Okay. Yang A tu lampu glob, B kipas dinding. Okey, betul. Okey, tahniah. Yeah, Okey, pandai jawapannya Nuriman. adalah lampu glob dan kipas dinding. Okey, jika kamu perhati kat sini, kamu tak boleh jawab lampu. Okey, jangan jawab lampu saja atau glob saja. Kena jawab lampu glob sama dua-dua tu. Ya. Okey, super juga macam kipas dinding. Jangan kamu jawab kipas je atau dinding lagi lah. Bukan kan? Ya. Kena jawab kipas dinding. Kalau Ya. tak ada markah, kosong terus. Okey. Okey. Okey, seterusnya yang keempat, pengetahuan tentang urutan. Okey, ini maksud suatu proses, aktiviti atau tindakan yang berlaku secara tersusun mengikut aturan atau prosedur. Okey, rajah 14 menunjukkan lukisan ortografik perpaipan. Okey, dia bagi gambar perpaipan. Jadi dia nak kamu susun langkah kerja melukis lukisan ortografik perpaipan dengan menulis mengikut urutan 1, 2 dan 3 yang betul pada petak yang disediakan. Yang ni dia suruh kamu susun mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3. Okey, siapa nak jawab ini? Okey, siapa nak jawab? Liana. Nurliana. Okey, Liana. Jawapannya 312. Tak dengar. Liana, boleh dekatkan? 312. Oh, okey. 312. 312. Okey, kita tengok yang pertama. Lakarkan aliran berdasarkan lukisan isometri perpaipan. Yang kedua, lukis simbol siku, sambungan T dan kunci paip di atas aliran berdasarkan kedudukannya pada lukisan isometri perpaipan. Dan yang ketiga, hitamkan garisan aliran paip, simbol kunci paip dan simbol penyambungan. Okey, maksudnya kamu dah faham lah Ya. cara nak melukis aliran perpaipan tersebut. Semua dah sedia dah nak duduk SPM ni. Okey, seterusnya kita dia juga akan menguji pengetahuan tentang pengelasan, okey, iaitu pembahagian, pengkategorian atau pengelompokan sesuatu perkara untuk dilabelkan di bawah satu kumpulan. Okey, contoh soalan dia. Darjah 1 menunjukkan sistem unjuran pada dalam lukisan teknikal. Apakah X? Unjuran apakah yang berlabel X? Okey, yang pertama atas tu adalah sistem unjuran. Ada unjuran berpusat, ada unjuran selari. Dalam selari ni apa dia? Ada ortografi. Siapa adik-beradik dia ni? Siapa adik-beradik unjuran ortografi? Okay, siapa Amir nak jawab? Afif boleh Siapa jawab, lagi? Amir? Amir Afif. Amir Afif kita tunjuk. Jawapannya ujuran oblik. Okey, unjuran oblik. Betul. Terima kasih. Tahniah, Amir. Okey, tahniah. Okey, semua dah pandai Semua dah bersedia ini nak semua belajar calon ni. pelajar cemerlang, Yes. cikgu. Okey, seterusnya untuk kertas satu bahagian A juga dia akan tanya tentang kriteria, sesuatu perkara yang berkaitan dengan ciri-ciri, sifat atau komponen yang perlu ada pada sesuatu perkara. Okey, contoh soalannya, jadual 5 adalah penyataan ciri-ciri bagi segitiga. Lengkapkan jadual itu dengan menulis segitiga yang betul dalam ruangan jawapan. Okey, siapa lagi yang belum? Sarah Zulaika belum. Kita minta Sarah. Saya rasa lah kan yang untuk itu segitiga sama kaki. Okey. Lepas tu yang bawah tu segitiga tepat. Okey. Sisi sama panjang, sudut sama besar. Segitiga sisi sama. Okey, yang kat bawah tu satu daripadanya sudutnya 90 darjah. Sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah hipotenus. Hipotenus adalah segitiga tepat. Okey. Ya. Tahniah. Pandai Sarah. Alright. Nampaknya semua dah bersedia ni, cikgu. Cikgu, kalau cikgu mengajar mereka semua ni memang bakal dapat A+, cikgu. InsyaAllah. Amin, amin. Amin. Okey, yang seterusnya, yang terakhir. Ini adalah berkenaan dengan metodologi atau kaedah. Yang ni saya kata 10% tadi. Dia nak menguji kamu cara, kaedah atau teknik yang standard dalam melaksanakan suatu tugasan, arahan atau kerja. Okey, yang ini pelajar perlu melukis. Soalan yang paling simple dan paling senang, 3 markah sahaja di sini. Okey, boleh tak kamu cuba dalam masa 1 saat? Okey, siapa boleh lukis? Boleh lukis paling cepat. Okay? Mengikut
Panjang sisi Okey, yang baharu. panjang adalah 45. Okey, 45 OP ni yang kat bawah ni. Kiranya Jadi dia akan semua jadi lebih besar ke apa cikgu? dia tak samalah dengan gambar ni. Dia gambarnya sama, cuma panjang dia berbeza sedikit lah. Okey. Tapi sisi dia tu semua sama. Alright. Okey. So kalau kita tengok dalam soalan, tak semestinya dia suruh gambar macam ni. Kadang-kadang dia keluar lukisan apa ni yang berkaitan dengan nisbah sisi, nisbah sama luas. Kadang-kadang yang simple-simple je yang boleh pelajar jawab dengan masa yang singkat. Sebab dia tak spend masa yang lama dekat sini. Jadi pelajar-pelajar yang mahir dia akan terus buat dengan laju kalau biasa membuat praktis. Ya, kerana ini pun markah yang diperuntukkan hanya 3. Jadi mesti masa dia pun taklah lama mana. Ya, 3 ni untuk bahagian A adalah paling banyak. Paling banyak? Okey. Sebab ada 1 markah, ada 2 markah, ada 3 markah. Tapi ni saya yakinlah 3 markah mereka boleh buat dengan betul ni cikgu. InsyaAllah. Siapa dah siap? Okey, nampaknya belum siap lagi ya. Tengah nak ukur 45 mm. Okey, biasanya pelajar-pelajar ni dia kena biasa melukis. Bila biasa dia praktiskan selalu, dia menggunakan alatan tu dengan cekap. Dia tak ada masalah. Tapi kalau pelajar yang jarang buat latihan, dia akan terkial-kial nak menggunakan sesiku set, T-square dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar yang nak mendapat skor A ataupun nak lulus, kita perlu buat latihan selalu. Itu je tips, tak ada yang lain. Sebab benda ni bermain dengan praktikal. Cikgu, sementara mereka belum siap kan? Kalau kita nak jawab macam ni, 45 mm untuk panjang sisi, angle dia tu main peranan tak? Kalau macam tiba-tiba sebelah sini sengit sikit ke? Main peranan tak? Mesti kita akan guna daripada bawah dulu. Mesti garis dulu daripada bawah. Dia ada jalan kerja dia. Dia tak boleh guna kaedah yang kaedah lain. Dia mesti teknikal punya. Mula dari bawah dulu. Mesti mula daripada bawah dulu. Okey. Sebab dia ada, lepas ni saya akan tunjuk cara macam mana dia terhasil rupa pentagon ni dalam inilah teknikal punya lukisan. Okey. Siapa dah siap? Boleh tunjuk dekat kamera. Dah siap ke belum? Okey, belum cikgu. Nampaknya mereka belum siap. Tak apa, kita bagi mereka masa dulu. Kerana sekarang ni kita nak bagi masa mereka yang sedang menjawab soalan untuk siapkan. Dan kita nak bagi cikgu berehat seketika. Dan jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Wani Carey. Baiklah, anda ada berehat dan Wani pun nak ingatkanlah lagi sekali sebelum kita sambung lagi sedikit untuk kertas ini. Sentiasa jaga SOP, basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Kita masih bersama dengan Cikgu Azlin ataupun dipanggil Cikgu Lin ya. Bersama dengan pelajar dari SMK Pendeta Zabah. Okey, semua dah siap ke soalan tadi? Kita nak sambung sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, cikgu. Dah siap ke pelajar-pelajar? Okey, kita nak tengok jawapan dia, cikgu. Okey, semua sekali angkat jawapan. Tunjuk kat kamera. Okey, tunjuk. Tengok tunjuk lukisan anda yang cantik itu. Okey. Tu dia, kita nampak dari Amir. Amir, bagi tengah sikit Amir, tak nampak. Okey, Sarah naikkan sikit, tak nampak. Okey. Nurliana, okey dekatkan sikit. Okey. Cikgu nampak semua, cikgu? Okey, nampak. Bagus. Betul. Okay, tahniah, betul. Tahniah. Okey, tadi saya lupa nak cakap Amir ni daripada SMK Kompleks KLIA. Okey. Yang siapa tadi? Nur Iman dengan Sarah Zulaika daripada SMK Teluk Panglima Garang, Selangor. Nampaknya pelbagai sekolah kita ada hari ni ya, cikgu. Sangat menarik. Yang Aina, Syamil dan Liana saja, anak murid saya. Okey, tapi yang penting semua anak murid cikgu Lee. Ya, semua anak murid saya, kesayangan saya. Ya, okey cikgu. Okey. Cikgu tunjukkan jawapan di sini. Okey, pertama sekali kita gariskan ukuran 45 tadi dan kita buat pembahagi, laju pula. Okey, kita buat pembahagi garisan ini, OP, dan kita ambil sudut 45 dan 60 untuk dapatkan 4 dan 6. Kemudian daripada 4 dan 6 kita bahagi lagi dapatkan nombor 5.
dan kita tandakan 45 tadi, 45 mm yang ke sini kita tanda ke Q dan ke S. Baru kita dapat titik O memang dah dapat, P, Q, R dan S bila kita dapat buat bulatan. Buat bulatan dulu baru kita dapat buat keseluruhan bentuk pentagon ni. Ya, mengikut ukuran yang sama panjang. Ya, sama semuanya dengan kaedah yang dah ditetapkan. Macam tu je dah dapat 3 markah ya cikgu? Ya. Okey. Seterusnya, cikgu nak cepat ni, kita dah masuk kepada bahagian B. Ya. Kita teruskan kepada bahagian B. Bahagian B ni sangat penting tahu ni. Sebab apa? Sebab ini ada lubuk markah. Lubuk markah sebab dia 70% dekat sini. Paling banyak. Paling banyak. Jadi dekat sinilah kamu nak dapatkan markah. Okey, paling senang nak dapatkan markah. Okey, yang pertama, kalau kamu tengok gambar sini, soalan sini, Rajah 19 menunjukkan 3 pandangan bagi sebuah bongkah. Lukiskan dalam saiz penuh lukisan isometri. Kadang-kadang pelajar dia tengok gambar ni. Dia tak baca dulu habis kat sini. Okey, kita kena tahu apa yang soalan ni tanya. Okey, ini adalah lukisan isometri. Bongkah tersebut mengikut anak panah yang ditunjukkan. Saiz petak grid adalah 10 mm kali 10 mm. Jadi satu petak ni adalah 1 cm. Ya. Jadi pelajar-pelajar dia akan kira ukuran kat sini melalui kotak-kotak ni untuk nak buat gambar rajah lukisan isometri. Okey, butiran terlindung tidak perlu dilukiskan. Ini pun penting sebab pelajar-pelajar kadang-kadang dia tak baca ni. Tidak perlu dilukiskan. Kadang-kadang soalan dia tanya perlu dilukiskan, kadang-kadang tidak perlu dilukiskan. Okey, yang pertama, baca soalan betul-betul, tips yang pertama. Kemudian untuk isometri, orientasi bergantung kepada kedudukan anak panah. Okey, yang ketiga, pastikan paksi lukisan anda betul. Isometri kamu tahu berapa sudut? Syamil. Berapa sudut Syamil? Paksi untuk isometri. Ya? Tak dengar? Berapa Syamil? Kurang jelas. Dia 30 darjah dia kata. Okey. Jadi 30. lukisan dia boleh 30, boleh 60, boleh 45. Tapi biasanya untuk nak gambaran yang lebih jelas 30 darjah lah. Okey, yang pertama nak dapatkan markah, buat kotak asas dahulu. Kotak asas, dah dapat kotak asas baru kita buat penggambaran dia yang gambar-gambar yang lain ni lah. Sebab biasanya isometri dia gabungkan 2 hingga 3 bongkah. Okey. Markah penggambaran ada jadi bila kamu lukis tu pastikan lukis dengan ukuran yang tepat. Okey, jangan terlebih sedikit pun tak boleh. Okey, kalau katakan dia nak 5 cm lah, jangan 5.5 ke 5.3 ke, tak boleh. Tak boleh Okey. Kemudian semua garisan mestilah dilukis dengan ukuran tepat, tadi cikgu dah sebut. Okey, jangan lukis garisan yang berlebihan. Maksudnya dekat sini dia tambah lagi garisan. Macam mana tu cikgu tambah garisan? Dia tambah garisan yang tak sepatutnya, sini ke sini ke. Sepatutnya garisan lurus ada 13 tapi dia tambah 14 ke 15 garisan lurus. Jadi pun dah rugi markah kat situ. Baik. Dia akan tolak juga markah. Okey, yang keempat, lengkung untuk isometri mesti guna kaedah 4 pusat atau koordinat. Bila dia dah menggunakan paksi kan, bulatan tadi dah menjadi bentuk elips. Dia akan menjadi bentuk elips ni. Okey, pandangan depan dia akan nampak bulat, tapi bila dah dia akan condong, dia akan jadi bentuknya elips. Okey, so kita akan gunakan kaedah 4 pusat ataupun kaedah koordinat. Okay, ini adalah kaedah 4 pusat, yang ini adalah kaedah koordinat. So bergantung pada gambaran kamu, soalan kamu, kita nak guna kaedah apa. Okay, kamu boleh rujuk dalam buku teks berkenaan dengan cara nak membuat kaedah koordinat dan 4 pusat ini. Okey, seterusnya. Tadi dah habis untuk isometri. Sekarang ni kita masuk kepada soalan yang berikutnya. Kalau kamu tengok kat sini, kamu dah tahu ini adalah lukisan tangent. Okey. Rajah 16 menunjukkan satu plat pencontoh A, B, C, D, E, F, G.
O ialah pusat elips. Okey, O adalah pusat elips. Okey, B, C, D, E, F adalah titik-titik tangent. Okey, titik-titik tangent yang dilabelkan di sini. Okey, lukiskan pencontoh itu mengikut saiz penuh dengan menggunakan kaedah geometri. Okey, yang pertama, tips yang pertama, cari kedudukan titik pusat yang diberikan. Okey, J20, J30 dan J25. Okey, buat semua bulatan dulu. Selalunya 3 bulatan asas lah. Okey, kita cari titik, kita buat bulatan, ambil jangka lukis, buat jari 20. Okey, kemudian ambil ukuran yang dia dah bagi tadi, 70 mm naik ke atas dan juga 50 mm ke arah kanan. So, kita akan dapat titik yang kedua iaitu J30. Okey, seterusnya daripada J30 tadi kita cari lagi 40 mm ke kanan dan kita akan ambil daripada bawah J20 ni 10 mm ke bawah sedikit, kan kita akan dapat bulatan yang seterusnya J25. So, kamu buat benda ni pun kamu dah dapat 3 markah. Satu titik, 1 markah, setengah markah, bulatan setengah markah. So, sini 1 markah. Sini setengah-setengah, 1 lagi, setengah-setengah, 1 lagi. So, dapat 3 markah di sini. Okey, pastikan diplot dan dilabelkan ya. Okey, so kita mesti labelkan A, B, C, D, E ni sampailah G tu. Okey. Baik. Okey, yang keempat, untuk mendapatkan markah penuh, setiap butiran mestilah dihitamkan. Okey, garisan normal wajib dilukis, jika tidak, tiada markah untuk titik dan lengkuk. Maksudnya di sini Wani, kalau dia lukis bulat penuh ni, dia mesti hitamkan yang mana yang berkaitan saja. Okey. Yang ini dia akan gunakan pensel HB. Pensel 2H. Yang hitam ini pensel HB. Pekatkanlah. Pekatkan tu. Okey. Untuk hitamkan tu. Okey, jadi pelajar wajib hitamkanlah supaya kita dapat markah di situ. Alright. Okey. Garisan normal ini wajib adalah dilukis. garisan normal Garisan normal yang hijau ni, daripada pusat ke titik tangent. Okey, kamu tanda benda ni, barulah kamu dapat markah. Tips melukis elips nama dia. Okey, yang ini elips pula. Tadi kita dah habis bulatan-bulatan, so kita pergi kepada elips. Okey, elips kamu kena pastikan jangan salah paksi. Okey, paksi minor dan paksi major. Okey, ini adalah paksi major. Okey, daripada O ke G. Okey, bulatan yang di luar ni adalah paksi major. Okey, manakala paksi minor adalah daripada O ke A sini. Okey, yang kecil ni. Okey, tandakan semua titik. Okey, kemudian lukiskan lengkung dengan licin. Titik bila kamu dapat daripada 30 darjah yang kamu bahagi ni, Boleh cikgu? Benda ni sensitif cikgu. Sensitif. Ya. Okey, tandakan semua titik. Pastikan titik-titik ni. Okey, cikgu tak boleh tekan dia. Okey. Nanti dia next slide macam tu. Okey. Okey, titik ini kamu mesti tanda sama ada kamu nak bulatkan dia ke ataupun kamu nak pangkahkan dia kan. Pastikan ditanda supaya kamu dapat markah tersebut. Okey, dan satu lagi paling penting, jangan lukis freehand. Okey, bila kamu melukis freehand, kamu akan ditolak markah juga. Pastikan kamu gunakan flexible curve ataupun French curve untuk mendapatkan lengkung tersebut. Baik. Tak boleh freehand. Okey. Walaupun lengkung tu guna fleksibel. Pakai alatan. Mesti Okey. gunakan alatan. Tak boleh tanpa alatan. Alright. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk. Tadi tak ada soalan parabola. Tapi saya sengaja letakkan parabola sebab kadang-kadang budak keliru antara parabola dan juga elips. Parabola Sebab dan ini elips. bukan elips, ini parabola. Parabola. Okey, yang pertama, jangan salah kedudukan mercu. Dalam tangent sama ada dia keluar elips ataupun parabola, kamu kena mahir kedua-dua. Inilah asas dia, cara nak melukis dia. Okey, yang kedua, tandakan semua titik. Macam saya cakap tadilah, titik-titik ni kamu kena tanda sama ada pangkah ataupun bulatkan supaya kamu dapat markah untuk titik tersebut. Ya. Okey, seterusnya lukiskan lengkung dengan licin dan tepat. Okey, lengkung yang kamu lukis ni mesti guna
flexible curve ataupun French curve. Apa maksud lukiskan lengkung dengan licin tu cikgu maksud dia? Kadang-kadang dia bergigi-gigi. Oh, okey. Pelajar yang tak pandai nak buat dia punya garisan, kadang-kadang dia tersekat-tersekat. Oh, okey, faham. Boleh dia lagi akan- campur nervous dalam Bila kita dewan. nervous kan, dia akan bergigi-gigi gitu. Okey, faham. Jadi dia Alright. kena licin. licin. Jangan ada gitu macam tu. Ya, okey. Baik. Alright. Okay, jangan melukis secara freehand. Sama lah macam tadilah. Ya, alright. Okey, seterusnya tips melukis JX. Ini paling budak tak suka. Paling budak tak suka dan budak selalu tinggalkan. Kenapa cikgu? JX. Soalan bila JX ni dia tak bagi ni ukuran dia. Kalau bulatan yang ni dia bagi jari 25. Ya. Ini dia tak bagi. Dia tulis X ataupun Y atau Z macam tu lah. Okay, kita nak tanyalah pelajar kita ni. Anda semua suka tak melukis JX ni? Cuba jawab. Suka? Tak suka. Tak suka? Tak apa, mereka jujur cikgu. Betul lah kata-kata cikgu tu. Okey. Okey, tips yang pertama, kenal pasti yang kaedah yang betul untuk JX. Pastikan JX ni 1 titik atau 2 titik. Okey, yang kedua, contengkan kaedah yang betul pada soalan terlebih dahulu. Kamu tak perlu buat sini dulu, kamu cuba dekat sini dulu pada soalan. Pada okey. kertas soalan. Kamu nak dapatkan jalan kerja dia tu macam mana, nak dapatkan pusat dia tu. Okey, kemudian kalau hilang idea, dah lost sangat, dah tak tahu nak buat apa, okey, jangan tumpu ke soalan ni, siapkan yang lain, yang ini tinggal kejap. Okey. Pergi ke soalan yang lain dahulu sebab kita tak nak buang masa ni. Betul, cikgu. Sebab kita nak kejar masa 2 jam setengah memang tak cukup. Ya. Okey, jadi tinggalkan JX saja dan jawab soalan lain dahulu. Jika ada masa, balik semula ke soalan JX untuk cuba lagi. Kena cuba, jangan tinggal terus. Okey. Alright. Okey. Nampaknya kita dah habis untuk sesi latih to be untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum itulah cikgu, kita nak borak-borak lah dengan pelajar-pelajar kita hari ni. Okey, boleh semua unmute. Kita nak tanya-tanya lah sama ada mereka ni dah bersedia ke ataupun ada soalan yang nak diajukan kepada cikgu anda. Ni ada peluang ni peluang bersama dengan Cikgu Lin hari ni. Okey, Sarah Zulaika ada soalan, dipersilakan. Cikgu, contohnya kalau tangent tu kita tak label ABC dia. Boleh ke tak dapat markah? Markah untuk titik tu tak ada yang Tangent tak label tangent. ABC. Ya, mesti kena, mesti label. Sebab daripada label tu lah pemeriksa kita dapat tahu pelajar ini tahu itu adalah kedudukan tangent di mana. Ya. Titik tangent tersebut. Mesti label. Sebab tu saya ingat berkali-kali pada pelajar saya, jangan lupa label. Kadang-kadang dia dah siap tapi tak label pula. Sayanglah markah di situ. Ya, kena label dia. Siapa tanya tadi? Sarah. Okey, seterusnya ada soalan lagi yang anda ada keraguan tentang subjek grafik komunikasi ni. Sebenarnya nak banyak lagi nak tunjuk tapi saya risau tak cukup masa sebenarnya. Tak apa cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan. Ada lagi Syamil nak tanya? Syamil. Dia tergelak je. Dia senyum dia tadi. Tak ada. Syamil tak ada soalan. Yang lain ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan mungkin cikgu boleh kongsikan kesalahan secara overall lah. Kesalahan yang murid-murid sering lakukan dalam GKT ni cikgu. Okey. Untuk dalam GKT ni biasanya pelajar-pelajar ni kadang-kadang tertinggal barang. Okay. Bila tertinggal barang tu ada masalah, satu masalah yang besar sekali sebab semua peralatan digunakan. Okay. Dan paling penting sebelum masuk ke dewan pastikan kamu dah ada kursi di sebelah untuk kamu letak barang-barang kamu. Sebab kita tak boleh, meja ni hanya untuk melukis saja. Kita perlukan kursi tambahan. Kursi tu bawa sendiri ke? Tak, kita mintalah pengawas yang menjaga peperiksaan tu. Kita nak letak barang kita. Kita tak boleh nak letak ke bawah kan. Kita nak ambil kan susah, melambatkan kerja. Jadi kita perlukan kerusi tambahan untuk meletakkan barang-barang kita. Dan juga kesalahan seterusnya biasanya pelajar macam saya kata tadilah, dia careless dari segi menjawab terlebih ataupun terlebih ukuran atau terlebih garisan pun ya juga.
banyaklah sebenarnya saya nak tunjukkan sebenarnya dalam slide tersebut. Okey, tak apa cikgu. Untuk hari ini lah kan, pelajar-pelajar semua, adik-adik semua, based on apa yang Cikgu Lin terangkan tadi untuk bahagian B lah terutamanya kerana consist of 70 marks. Yes. Jadi ada tak yang anda semua masih lagi tak 100% yakin ni? Mungkin nak tanya Cikgu kali terakhir ni Cikgu untuk soalan tadi yang Cikgu tunjuk. Saya rasa macam tak sure sangat lah untuk ni. Ada tak? Kita ada banyak teknik menjawab untuk JX tadi, ada ellipse. Ada tak yang anda tidak Saya rasa confident lagi? pelajar-pelajar ni dia sepatutnya kalau untuk bahagian B dia kena fokus soalan yang senang. Yang dia suka apa? Kadang-kadang keluar perspektif, dia buat perspektif dulu. Okey, kadang-kadang tangent, betul tak? Yeah. Oblique, isometri, kalau ada pepaipan ataupun apa lagi electrical. So pergi pada soalan-soalan yang mudah dahulu. Jangan buang masa terus pada soalan yang kamu nak kena struggle fikir. Buang masa di situ. Okey. Penekanan pada pengurusan masa tu sangat penting. Kamu letaklah jam kat tangan kamu di hadapan supaya kita nampak jam tu berdetik setiap saat. Ya, betul. So kita spend masa satu soalan tu dah berapa minit dah. Sekali kita tak sedar satu soalan tu dah sampai 1 jam. Baru satu soalan. Kadang-kadang pelajar tak perasan benda tu. Jadi letak jam, nampak jam tu dekat mana kita dah buang masa kat situ. Jadi pergi soalan lain dulu. Jangan teruskan. Okey, itu dia antara nasihat Cikgu Lin ya. Disebabkan kita masih ada masa lagi Cikgu, kita nak tanyalah para pelajar semua. Disebabkan mata pelajaran GKT ini pun masih baru. Kita nak tanyalah apa yang membuatkan mereka berminat untuk mengambil subjek ini. Mungkin ada yang nak jadi, apa orang kata, kita tahu untuk subjek ini skop pekerjaannya pun agak luas juga ya Cikgu. Dalam bidang kejuruteraan lah. Kita nak tanyalah mereka, apa agaknya mereka nak sambung pelajaran selepas SPM sebab mereka mengambil subjek GKT ini tidak semua sekolah ada ya. Kita nak tanyalah macam Nur Iman. Lepas SPM ni dah buat subjek GKT ni agak-agak nak jadi apa? Cita-cita nak jadi apa? Nur Iman. Nur Iman. Tak apa, cakap je. Okey, Nur Iman boleh unmute mic. Okey. Cikgu. Nak jadi cikgu? Tak apa, boleh jadi cikgu yang mengajar GKT balik betul. kan? Lepas Saya dulu pun bercita-cita nak jadi cikgu. Tapi saya meneruskan ke universiti, ambil kejuruteraan elektrik. Tapi dalam bidang pendidikan. Fakulti pendidikan. Tapi / kejuruteraan elektrik. Di UTM ada fakulti pendidikan tersebut ada tawarkan kejuruteraan elektrik, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal. Banyak. So kamu pun boleh jadi juga macam cikgu. Okey. Disebabkan lepas ni subjek kita lukisan kejuruteraan lah kan cikgu. Apa beza lukisan kejuruteraan dengan GKT ni cikgu? Bezanya dari segi format tadi. Format. Kalau Wani tengok tadi bahagian A tadi ada menulis. Untuk lukisan kejuruteraan fully lukisan. Macam bahagian B tadi. Itu salah satulah. Yang keduanya dia punya silibus tadi ada satu tambahan iaitu lukisan reka bentuk dalaman, interior designer. Interior design lah. Jadi dalam silibus baru ni pelajar akan membuat kedudukan kursi, perabot, menyusun atur nak jadi interior designer. Kiranya siapa yang mengambil GKT ni boleh menjadi designer dari segi interior design juga ya. Kita nak tanyalah siapa lagi? Amir dia tadi diam Amir. Amir nak cita-cita nak jadi apa lepas SPM nanti? Nak sambung apa? Cita-cita saya nak sambung dalam mechanical engineering ke atau dekat UTM lah. Okey, engineering juga. Okey, nampaknya mereka di sini bakal-bakal engineer ya. Ini memang pelapis engineer akan datang semua ni. Kita doakan agar mereka berjaya mencapai cita-cita mereka. Jadi cikgu nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Nampaknya cikgu pun dah berkongsi segala ilmu dan tips untuk pelajar-pelajar di luar sana dan juga pelajar di studio. Jadi mungkin cikgu ada sedikit pesanan ataupun kata-kata semangat untuk mereka yang akan mengambil mata pelajaran ini dan mereka yang menganggap mata pelajaran ini agak susah. Tapi mungkin cikgu ada pesanan kepada mereka semua? Okey, pelajar-pelajar yang mengambil subjek grafik komunikasi teknikal,
Okey, jangan kamu rasa subjek GKT adalah susah ya, sebab sebenarnya dalam tangan kamu dah ada markah 30 markah. Okey, jadi fokuskan kepada topik-topik yang kamu boleh buat. Contohnya tadilah tangent kamu. Kalau kamu boleh skor tangent, kamu fokus pada tangent. Dah dapat 15 markah kat situ. Okey, contohnya lukisan oblik, lukisan isometri. Kamu dah dapat situ, paling nak lepas daripada lulus 40 markah, 10 markah lagi. So kalau kamu dapat tangent full mark, dah lulus dah Wani. Ya. Dah lulus. Dapat sikit lagi dapat C. Dapat naik sikit lagi, dapat B. Nak dapat A minus, dapat 40 markah lagi, cari lagi. Okey, bahagian A pun jangan lupa. Paling senang kan? 30 markah tadi. Itu dia antara nasihat dan kata-kata semangat daripada Cikgu Azlin ataupun Cikgu Lin kita. Wani nak ucapkan terima kasih banyak Cikgu sudi meluangkan masa bersama dengan kami hari ini. Dan terima kasih pelajar-pelajar dari SMK Pendeta Zakbar. Dan dari mana lagi Cikgu ada tadi? SMK Teluk Panglima Garang dan SMK KLIA Kompleks. Ya, okey. Kita nak ucapkan terima kasih Amir, Syamil, Nurliana, Aina, Sarah dan juga Nur Iman kerana setia bersama dengan Kak Wani dan juga Cikgu Lin di studio hari ini. Dan Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Dan ingat kepada anda semua di rumah, pelajar-pelajar dan calon-calon SPM, Wani doakan yang terbaik untuk anda dan paling penting sentiasa dapatkan restu ibu bapa, guru dan juga kenalah minta maaf. Kalau ada buat salah kawan-kawan ke, kena minta maaf. Okey, restu itu paling penting. Okey, jangan ke mana-mana kerana lepas ini anda akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek lukisan kejuruteraan dan jumpa selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2020 dari saya Wani Carey. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat menjalani peperiksaan kepada semua calon untuk sesi 2020. Diharapkan pelajar-pelajar dapat menjawab dengan baik, kekal fokus dan tenang. Selamat menjalani SPM 2020. Semoga semuanya beroleh kejayaan. Terutama sekali kepada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar supaya dapat mengekalkan prestasi cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ahli keluarga Muhammad Nur Iman, Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, yang ingin mengucapkan selamat maju jaya buat calon-calon SPM tahun ini. Dan untuk Along, kami yakin Along boleh melakukan yang terbaik untuk peperiksaan kali ini. Along boleh!